Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapakah golongan yang layak digelar sebagai wali Allah? Terdapat pelbagai ayat suci Al-Quran yang menceritakan dan menerangkan perihal golongan yang digelar sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Sememangnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala merupakan golongan yang diberi kedudukan yang istimewa berdasarkan tingkat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yunus ayat 62 hingga 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Ibnu Katsir mensyarahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas menyatakan Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa wali Allah mereka ini adalah golongan yang beriman dan bertakwa. Dan bagi setiap orang yang bertakwa termasuk di dalam golongan yang digelar sebagai wali Allah. Dan mereka ini tidak akan berduka cita, iaitu dengan ganjaran pada hari akhirat. Dan mereka juga tidak bersedih dengan keadaan di dunia. Syekh Al-Maraqi dalam tafsir Al-Maraqi menafsirkan ayat di atas menyatakan, sesungguhnya wali Allah adalah mereka yang melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini tidak akan menagih kasih sayang selain daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, serta tidak mengharap pertolongan daripada sesuatu melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan duka cita pada hari akhirat seperti yang dihadapi golongan kufar, fasik dan zalim ketika menanti balasan di akhirat. Golongan para wali Allah adalah mereka yang membantu dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala, serta mereka juga diberi pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam segenap aspek kehidupan di dunia dan di akhirat. Dalam surah Al-Kahfi ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada saat yang sedemikian itu, kekuasaan memberi pertolongan hanya tertentu bagi Allah. Tuhan yang sebenar-benarnya, dialah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi kesudahan yang berbahagia, iaitu kepada hamba-hambanya yang taat. Syekh Al-Sya'rawi dalam tafsir Al-Sya'rawi menyebut di dalam kitabnya bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan kepada golongan hambanya yang beriman, dan golongan para wali Allah mereka ini menolong di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga menolong mereka. Kesimpulan yang dapat disimpulkan ialah bahawa para wali Allah boleh dikenali dengan sifat keimanan dan ketakwaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat para wali Allah sentiasa mendahului perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kehendak dirinya dan manusia. Mereka juga sentiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Bukanlah cerita wali Allah itu boleh ke sana dan ke sini sesuka hati. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Bukan juga wali Allah itu dapat menukar sesuatu dalam masa satu saat seperti gaban.
Sifat para wali Allah yang sebenar ialah mereka sentiasa mendahului perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga sentiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Namun, apa yang menyedihkan ialah masih ada lagi orang yang sudah meningkat umurnya cuba mempertahankan kenyataan seperti ini. So, bila Ustaz Muhaizat bercakap pasal wali Allah, so pasal Tok Kenali dengan satu ulama besar daripada Patani. Kononnya mana Tok Sleho ni? Buat puluk durian, okey. Balik ke Tanah Melayu, bawa pergi ke Arab Saudi, ke Mekah. So, cerita tu cerita wali-wali Allah. Tok Kenali kita tahu seorang wali Allah. So, ulama besar daripada Patani itu pun orang kata wali Allah. Itu cerita wali Allah. So, nak percaya ke tak nak percaya ke, ikut individu, ikut diri anda lah. Nak percaya, percayalah. Tak ada apa-apa pun. Kalau dah tak percaya pun tak ada masalah. Tapi di sini Ustaz Muhaizat nak menceritakan keberadaan wali Allah. Dan kita tahu wali Allah ni boleh buat sesuatu yang luar daripada akal fikir kita, otak fikir kita. So bila buka pintu sampai ke Mekah, mustahil untuk wali Allah. Seperti yang telah saya ceritakan sebelum ini, sifat para wali Allah ialah mereka sentiasa mendahului perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kehendaknya sendiri, seperti sanggup melalui perjalanan yang jauh kerana puluk durian dalam sekelip mata yang cuba dipertahankan oleh Dr. Nasir. Mereka juga sentiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dah tua pun bodoh. Tapi kita sebagai orang Islam kena percaya akan kewujudan wali Allah. Macam mana di zaman Nabi Sulaiman, istana Ratu Balqis itu dipindahkan, wali Allah lah yang pindahkan. Mengenai kisah Nabi Sulaiman alaihi salam pula, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai nabi dan rasul setelah Sulaiman cukup umur dan ayahandanya wafat. Sulaiman diangkat menjadi raja di kerajaan Bani Israel. Baginda berkuasa tak hanya ke atas manusia, namun juga binatang dan makhluk halus seperti jin dan yang lain-lain. Baginda dapat memahami bahasa semua binatang. Dalam surah Al-Nam ayat 38 hingga 40, berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya, iaitu Ratu Balqis, kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri?" Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercayai." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencuba apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Dan barang siapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Siapakah hamba Allah yang mempunyai ilmu dari Alkitab itu? Menurut para pentafsir, hamba Allah yang beroleh ilmu Allah itu bernama Asif bin Barqaya, wazir Nabi Sulaiman alaihi salam sendiri. Beliau adalah seorang yang dikenal dengan soleh dan takwa. Dia adalah wali Allah. Dikatakan juga bahawa beliau telah diberi Allah rahsia Ismul Azam. Bila dia berdoa dengan menyebutnya, nescaya doanya dimakbulkan oleh Allah dengan serta-merta. Namun begitu, dia tidak menggunakan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu untuk kepentingan peribadi, seperti sanggup mengharungi perjalanan yang jauh dari Patani ke Mekah demi sesuap puluk durian. Dah tua pun bodoh.
Di akhir sekali, nasihat saya kepada Dr. Nasir dan tok gurunya, berhentilah dari cerita yang pelik-pelik tentang wali Allah. Ceritalah kisah dongeng yang lain kepada kanak-kanak supaya mereka lebih terhibur. Contohnya seperti sang kancil dan sang buaya. Kau kancil, nasib baik aku tak meninggal. Hilang semangat aku. Berani kau kancil? Tak tahu ke buaya suka makan daging kancil? Ya, sang buaya. Tapi, aku ada pesanan penting dari orang kaya. Pesanan penting? Ya, sang buaya. Orang kaya minta aku mengira bilangan binatang-binatang di hutan ini supaya diadakan makan. Makan? 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 Ayo kancil, kita mula mengira sekarang juga. Ataupun sang kancil yang berjumpa Sultan Fir'aun. Sekali syair. Syair baca. Apa dia kata? Al-Kisah Tayyib. Al-Kisah maka tersebutlah kisah Tayyib. Sang kancil datang beramai-ramai menghadap ke bawah dunia yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai sultan? Entah